Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar? Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan teruskan dengan tema 4, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Apa yang saya akan lihatkan pada hari ini adalah tentang bagaimana penjajahan British di India telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai reaksi masyarakat tempatan terhadap perubahan ataupun perubahan yang dibawa oleh British dari segi perubahan pengenalan sistem pentadbiran barat yang menggunakan ataupun melaksanakan undang-undang barat di India pada waktu itu. Jadi perluasan kuasa British di India ini telah menyebabkan timbulnya ataupun berlakunya apa yang dipanggil sebagai kebangkitan semangat nasionalisme ini sebagai tindak balas kepada perubahan pentadbiran yang dibawa oleh British pada waktu itu. Okey, ini ada dikenali sebagai reaksi ataupun tindak balas yang berlaku yang akibat daripada perubahan yang dibawa oleh British di India yang mengubah dari segi politik, ekonomi dan juga sosial di negara India pada abad ke-19 sehinggalah kemerdekaan India nanti. Okey, mari sama-sama kita melihat secara terperinci apa yang dikatakan sebagai nasionalisme dan pembentukan negara bangsa akibat daripada penjajahan British di India. Perluasan kuasa British di India pada abad ke-19 hingga abad ke-20 telah menimbulkan apa yang dikatakan sebagai reaksi masyarakat tempatan di seluruh India akibat daripada perubahan pentadbiran yang dibuat oleh pentadbiran British di India. Ini telah memberi kesan dari segi kesan politik, kesan ekonomi dan kesan sosial kepada penduduk India akibat daripada penjajahan British. Dan ini telah membawa kepada satu perkara lagi, iaitu dipanggil transformasi ataupun perubahan dari segi politik, ekonomi dan sosial kesan daripada penjajahan British di India. Okay, ini semua membawa kepada proses dekolonisasi selepas British menjajah India pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Perluasan kuasa British di India boleh dibagi kepada 3 peringkat, iaitu tahap persinggahan, tahap penempatan melalui perdagangan dan yang ketiga tahap penempatan secara politik. Bentuk dan corak kemasukan kuasa barat di Asia dan India banyak bergantung kepada perkembangan pengaruh kuasa-kuasa barat di Eropah. Kuasa-kuasa besar di Eropah mempunyai kelebihan dan kekuatan dalam aspek perkapalan, pelayaran dan juga pemetaan yang menjadi faktor penting kepada penguasaan mereka di Asia. Jadi apabila mereka menjalankan satu dasar imperialis, dasar penjajahan barat terus berkembang disebabkan oleh keinginan mereka untuk menguasai pasaran yang baru, tetap dan berterusan serta memperolehi dan memonopoli bahan mentah dengan banyak, murah dan juga berterusan. Okay, itu semualah aspek penting yang membawa kepada perluasan kuasa barat di Asia. Khususnya dalam tema 4 ini kita melihat usaha barat untuk menguasai China dan juga India. Jadi, semua ini dapat dikuasai melalui kuasa maritim, melalui aktiviti penjelajahan, penerokaan dan imperialisme yang diusahakan oleh kuasa-kuasa barat pada waktu itu. Ini bermula dengan penemuan jalan laut oleh Portugal, Sepanyol, kemudiannya diikuti oleh negara-negara barat yang lain dan akhirnya British sampai di Kalikat India dan menguasai India dan mula proses pengilahan ataupun proses perluasan kuasa British melalui Syarikat India Timur Inggeris pada awalnya dan kemudian diambil alih oleh syarikat ataupun kerajaan British selepas berlakunya peristiwa Dahagi pada tahun 1857.